Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera kepada anak didik cikgu. Hari ini kita akan menyambung pelajaran yang lepas iaitu masih di bawah tajuk peratus. Kemahiran pada hari ini adalah 2.3.2 mengira suatu kuantiti daripada peratus hingga melebihi 100% dan sebaliknya. Tetapi pada hari ini kita akan mengira dahulu kuantiti daripada peratus. Jom. Sebelum kita melihat contoh-contoh soalan berdasarkan buku teks di muka surat 82, murid-murid perlu tahu dahulu apakah rumus yang diperlukan untuk mencari kuantiti daripada peratus yang diberikan. Rumusnya adalah peratus darab jumlah sama dengan kuantiti. Bagaimana penyelesaian yang ingin kita selesaikan? Okay, anak murid boleh lihat di bawah. Okey. Per 100. Kita dah belajar hari tu bahawa peratus apabila kita tulis dalam pecahan, simbol peratus itu akan menjadi per 100 darab jumlah dan dapatlah kuantiti yang kita hendaki. Okey, sebelum itu murid-murid perlu ingat satu perkara iaitu apabila soalan peratus lebih daripada 100%, maka jawapan yang kita perolehi adalah lebih besar daripada kuantiti asal. Okey, murid-murid boleh faham? Lebih 100% jawapan mesti lebih dari kuantiti asal. Iaitu di sini cikgu lebih terangkan dengan lebih terperinci. Apabila peratus itu lebih daripada 100%, sebagai contoh 120%, 140%, lebih daripada 100%, maka kuantiti yang kita perolehi nanti lebih besar daripada kuantiti yang dinyatakan dalam soalan. Okey. Bagaimana cikgu nak tunjukkan bahawa jawapannya nanti atau kuantiti yang kita perolehi adalah lebih besar daripada kuantiti asal. Iaitu kuantiti asal adalah 50. Berikut adalah soalan contoh yang cikgu berikan. 150% daripada 50% ialah, kita boleh lihat di sini rumusnya adalah peratus darab jumlah sama dengan kuantiti. Jadi 150% darab jumlah, iaitu jumlahnya adalah 50. Jumlahnya adalah 50. Jadi bagaimana kita nak kira? Cara untuk mengira adalah 150 tanda peratus kita jadikan per 100. Okey, kemudian darab dengan 50. Bawah bahagi, cikgu dah tunjuk bahawa bawah bahagi atas darab. Kenapa perlu bahagi dulu? Kalau boleh, kita perlu bahagi dahulu supaya nombor tu lebih kecil. Kalau tak boleh, tak apa. Kita boleh buat darab dahulu. Okey, kita lihat sifar dan sifar. 50 bahagi 10 tak boleh, tapi kita nampak sifar. Sifar dengan sifar, dia akan jadi lebih kecil. Okey, 5 bahagi dengan 10 tak boleh. Okey, 5 bahagi dengan 10 tak boleh. Tetapi kita boleh nampak 150 ada sifar di hujungnya dan 10 ada sifar di hujungnya. Kita boleh bahagi sifar dan sifar. Jadi, tinggallah 100 tu 1. Maknanya tiada nombor yang perlu dibahagi lagi. Jadi, operasi yang tinggal adalah operasi darab, iaitu anak murid boleh lihat operasi darab yang di atas menunjukkan 5 darab 15. 5 darab 15, anak murid jika tak boleh mengira secara manual ataupun secara congak, kita boleh buat operasi lazim di sini. Okey, operasi lazim 15 darab dengan 5. 5 darab 5, 25. 5 darab 1, 5. Tambah 2, 7. Okey, 75. Maknanya jawapannya adalah 75. Di sini murid-murid boleh lihat jawapannya adalah lebih besar daripada jumlah asal. Jumlah asal adalah 50. Jadi 75 adalah lebih besar. Kenapa lebih besar?
Kerana peratusnya adalah lebih daripada 100%, iaitu soalan yang dinyatakan 150%. Kita lihat kepada soalan yang pertama. Dalam gambar rajah yang diberikan, saya menghasilkan corak rama-rama dan kumbang kura-kura. Soalannya adalah 168 petak telah diwarnakan. Nyatakan bilangan petak yang telah diwarnakan. Cara pertama, ada dua cara. Di sini cikgu tunjukkan dahulu cara yang pertama, iaitu pecahkan kepada 2. Iaitu gambar yang pertama melibatkan 100% yang telah diwarnakan. Murid-murid boleh lihat 100% yang telah diwarnakan. Jadi 100. Rumus untuk mencari kuantiti, perlu ingat bahawa 100% darab dengan 100. Kenapa darab dengan 100? Kerana gambar rajah yang pertama jumlahnya adalah 100. Jadi 100 per 100 darab 100. Kita boleh potong dan jawapannya adalah 100. Kemudian yang kedua, 68%. Okey, yang kedua 68% darab jumlah. Berapa jumlah petak semua? Ada 100 juga. Jadi darab dengan 100. Jadi kita tukar simbol ini. Simbol ini kita tukar jadikan 68% darab dengan 100. Kerana ini sifar-sifar, kita boleh terus potong. Ada dua sifar, maknanya kita boleh potong. Dan 68 darab 1 sama dengan 68. Kemudian kita tambahkan kedua-duanya. Menjadilah jumlah yang dilorikkan olehnya adalah 168. Cara yang kedua adalah berpandukan pada rumus yang kita pelajari tadi, iaitu peratus darab jumlah sama dengan kuantiti. Yang lebih mudah lagi, iaitu peratus dia berapa? 168, kita boleh tulis 168% darab jumlah. Berapa jumlah semua? Adalah 100. Dan kita bolehlah darab dengan menukar 168 kepada pecahan. 168 tukar kepada pecahan adalah 168%. Tadi kita boleh jadikan dia per 100. Per 100 darab dengan 100. Okey, kemudian 100 tadi kita boleh potong kerana 100 bahagi 100 sama dengan 1. Dan jawapannya akan menjadi 168 yang dilorek dan yang dilukis. Soalan kedua adalah kotak B berisi 125% botol air mineral daripada kotak A. Berapakah bilangan botol air mineral di dalam kotak B? Kita boleh rujuk pada gambar rajah, iaitu kotak A sebanyak 24 botol dan kotak B 125% daripada kotak A. Jawapannya nanti adalah lebih banyak daripada 24 kerana 125% lebih daripada 100%. Okey, kita boleh menyelesaikan soalan ini, iaitu dengan merujuk kepada rumus yang di atas. 125% darab dengan jumlahnya adalah 24. Jadi kita tukar 125% tukar kepada pecahan. 125 per 100, iaitu merujuk kepada tanda peratus. Kemudian darab semula dengan 24. Okey, sebelum ni cikgu telah ajar bahawa 24 bahagi dengan 100, iaitu cara bawah bahagi atas darab. Tetapi 24 tak boleh bahagi dengan 100. Kita guna kaedah yang berbeza, iaitu kaedah permudahkan. Bagaimana kita memudahkan? Di sini agak sukar sedikit pada murid-murid yang tidak menghafal sifir. Murid yang menghafal sifir perlu ingat bahawa 24 dan 100 adalah nombor genap. Jadi, nombor yang boleh dibahagikan tentu sahajalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya.
Tetapi untuk bahagi 2, nombor tu terlalu kecil. Cuba kita fikir bahagi dengan 4. Okey, kita bahagi dengan 4. Nombor tu lebih menjadikan jawapan tu lebih kecil, iaitu 24 bahagi dengan 4 dan 100 bahagi dengan 4. Anak murid perlu ingat, jika atas bahagi dengan 4, bawah juga perlu digit yang sama, iaitu 4. Jadi 24 bahagi 4 sama dengan 6 dan 100 bahagi 4 sama dengan 25. Ini adalah jawapan yang baru, iaitu setelah dibahagi dengan 4. Okey. Kemudian, apa yang perlu kita buat adalah bahagi atas dan bawah. Konsep ini telah kita pelajari sebelum ini, iaitu tanda per. Tanda per juga adalah merujuk kepada bahagi. Jadi, bolehlah 125 bahagi dengan 25. Murid-murid boleh selesaikan 125 bahagi dengan 5, iaitu jawapannya adalah, jawapan baru adalah 5. Ini jawapan baru, kita tulis 5. Kita potong 125, 5 setelah dibahagi. Okey, kemudian apa yang tinggal adalah ini 6 darab 5. Jadi 6 darab 5 sama dengan 30. Jadi bilangan botol air mineral di dalam kotak B sebanyak 30. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain channel. Terima kasih. Bye-bye.